Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-puan. Apa khabar semua tuan-puan? So, kita jumpa pada sesi live kita yang ke-15 hari ni tuan-puan. Jadi tuan-puan, hari ni kita nak share sikit tentang masalah dalam apa ni orang kata senaman lah Okay, so kita nak kupaskan tentang isu je adakah sit up ni menguruskan perut boroi anda. Tuan-tuan, saya tak nak ambil masa panjang. Sesi ni mungkin 15 hingga 30 minit je. Okey tuan-tuan, kita nak teruskan tuan-tuan Jadi sit up ni tuan-tuan, kita nak tahu apa otot yang bekerja ketika kita melakukan sit up. Ramai orang ingat otot perut, otot abdomen kita. Tuan-tuan, dalam pergerakan dia ada prime mover, ada synergist muscle, stabilizer muscle. So dia bukannya 100% digerakkan oleh abs. Okey, so tuan-puan, jom kita tengok apa yang saya maksudkan ni Jadi tuan-puan, ini adalah video mengenai otot psoas. Okey, otot psoas ni penting tuan-puan sebab apa? Bila you sakit pinggang dan sebagainya tuan-puan, otot psoas ni lah yang selalunya menjadi punca. Sebab you duduk dalam keadaan macam ni kan, dalam keadaan ni kononnya bila kita angkat lutut macam ni 90 darjah lebih kurang atau lebih tinggi, sebenarnya otot psoas kita contract. Bila dia contract, maksudnya dia tegang tuan-puan. Dan beberapa research daripada Amerika Syarikat dan juga Australia menyatakan bahawa kita duduk lebih kurang 7 hingga 11 jam sehari tuan-puan. Jadi tuan-puan, jadi inilah sebabnya antara you mendapat back pain. So saya akan ulas nanti So kita tengok bila kita faham otot psoas ni, saya nak tuan dan puan faham dulu keadaan otot psoas ni. Otot psoas ni attach daripada kita punya vertebrae, kita punya tulang belakang, sambung ke femur bone, iaitu kita punya tulang apa ni, peha. Okey, nampak kan yang warna merah tu kan? So pergerakan dia antaranya adalah hip flexion, maksudnya bawa kita punya tulang peha naik ke atas. So kalau kita macam buat apa ni, angkat lutut ke atas tu, maksudnya otot psoas aktif lah. Walaupun tuan dan puan sedang duduk pun otot psoas sedang aktif. Alright, so tuan-puan, kita teruskan. Bila tuan-puan buat sit up tuan-puan, ini yang berlaku tuan-puan dia akan tarik daripada otot psoas ni. Okey, nampak kan? So otot psoas ni akan tertarik tuan-puan. So function dia tadi kalau tuan-puan perasan, yang pertama tadi hip flexion, dia daripada bawah, otot psoas tu bawa naik ke atas kan. Okey. Tapi tuan-puan, jom kita tengok yang lagi satu punya exercise ni bila dia bawa apa ni, flexion the trunk ni, maksudnya otot psoas daripada atas bawa ke bawah. Okey. So dia ada istilah kat sini, origin to insertion dengan insertion to origin. Tapi tak apa tuan-puan, jangan pening lah benda-benda ni. So saya nak beritahu dengan tuan-puan, bila you angkat lebih saja, otot psoas ni dah bergerak. Okey. Jadi tuan-puan, bila otot psoas ni bergerak, ini yang kadang-kadang membuatkan you sakit belakang tuan-puan. You nampak kan arrow kuning tu? So bila dia tarik ke atas tu, melebihi daripada beberapa sudut darjah, jadi dia akan memberi ketegangan dekat sebelah otot psoas tu. Okey. Tuan-puan, sebab tu tuan-puan, dalam exercise you kena faham kedudukan dan kedudukan dan juga pergerakan otot tu. Okey, saya nak cerita pasal otot psoas dulu. Alright. So tuan-puan, ada orang tanya exercise apa yang agak selamat untuk kita train kita punya hip, kita punya abs kan. Tu nanti dulu tuan-puan Okey, saya nak ceritakan tentang beberapa lagi exercise yang mungkin famous, tapi sebenarnya dia boleh membuatkan kita sakit pinggang tuan-puan Tuan dan puan, you kena faham, saya tak cerita tentang atlet. Okey, kalau atlet is okay, dia boleh je buat apa exercise sebab core dia sangat kuat. Tapi saya ceritakan tentang mass people, orang-orang biasa, terutama orang mungkin yang ada mengalami slip disc, mungkin mereka yang ada back pain. So exercise seperti ini adalah lebih baik mereka elak. Okey, sebab exercise ni bukan beneficial untuk mereka. Okey, kalau untuk atlet okey tuan-puan.
Okey, so kita tengok exercise yang kedua yang agak bahaya, yang boleh membuatkan otot psoas you tegang dan juga menyebabkan you sakit pinggang. Tuan dan puan, bagi baru masuk, hai Tuan Alif, hai Puan Amida. Okey tuan dan puan, kalau yang baru masuk, tolong like, tolong share, tolong tag kawan-kawan tuan dan puan supaya mereka dapat manfaat. Hari ini tuan dan puan, saya sediakan memang video tuan dan puan. So you akan nampak the big picture, apa benda yang you sakit tuan dan puan. Okey. So saya tunjukkan lagi satu exercise. Okey, kita tengok ni Ini dinamakan exercise apa ni, hip flexion tuan dan puan apa pasal hip flexion ni? Tuan dan puan nampak tadi kan, tadi psoas tu daripada bawah ni tuan dan puan dia naik ke atas. So tuan dan puan, sebenarnya abs you tak bergerak sangat, tak aktif tau. You tengok bila certain degree tuan dan puan, sekejap saya stopkan lah. Okey, daripada bawah ni abs you tak initiate lagi. Abs tahu kan, abs otot yang dekat perut ni, yang warna oranye ni. So sekarang ni siapa yang tegang? Ini yang tegang, quadriceps juga yang tegang. So tuan dan puan, kita tengok So bila diangkat sampai certain 90 darjah, psoas belum aktif lagi. Lebih daripada 90 darjah baru psoas dah aktif. Lebih daripada 90 darjah baru rectus abdominal bahagian bawah, lower abs you. Nampak? Bila you angkat lift lebih daripada 90 darjah, then baru dia initiate. So along the way you turun bawah dan you naik atas, sebenarnya akan berlaku stress dekat you punya vertebral column dekat sebelah lumbar tuan puan. Lumbar ni dekat tulang belakang sebelah bawah. Alright. So tuan puan, ni bahaya dia tuan puan. Bila you buat exercise macam gini kan, you ingat nak kuruskan apa orang kata kita punya love handle ataupun love handle lah yang kita boleh peluk kat perut kan. You ingat boleh kuruskan perut buncit tu. Tak tuan puan, dia tak berlaku macam tu. Sebab apa? Bila you turunkan ke bawah, stres tu sangat tinggi dekat sebelah pinggang, terutama mereka yang rajin duduk tuan puan. So kita tengok lagi dari sudut yang dekat. Ni tuan puan. Okey, nampak kan? Ni saya tak boleh nak stopkan. Okey, bila you angkat dan you pelvic, maksudnya pinggul you naik ke dalam, baru dia attach. Okey. So ni daripada dekat lagi. Nampak? Alright. Daripada bawah naik ke atas dan you lengkungkan masukkan ke dalam you punya pinggul, baru di attach dekat lower abs tuan puan. Okey. Ni lagi satu, kita tengok daripada belakang pula. So nampak pinggul kita kena masukkan dia ke dalam, baru dia attach kat lower abs. Okey tuan puan. Alright. So tuan puan, exercise yang paling selamat tuan puan exercise yang paling selamat pada saya exercise yang paling selamat ada yang you buat crunches. Saya rasa crunches saya ada video dia. Kejap ni. Yes, crunches. Ini agak selamat lah. Saya bukan kata ada research cakap exercise ni pun tak selamat sebab dia tensekan dekat kita punya vertebral column. Okey, maknanya dekat tulang belakang kita lah. Tapi tuan puan, daripada you buat benda yang naik sampai tinggi-tinggi, adalah lebih baik you buat halfway macam ni je. So contoh macam ni lah. Dia angkat sikit je. Right. So nampak contraction tu berlaku dekat abs tuan puan. Dekat abs. Okey. Yes, abs. Okey. Tapi tuan puan, exercise ni pun sebenarnya tak berapa nak digalakkan. Tapi macam saya cakap, kita target adalah untuk cerita tentang abs. Okey, boleh Okey tuan puan, sebenarnya video-video ni saya tak dedahkan kat orang lain tuan puan Saya memang dedahkan hanya kepada peserta online saya je. Okey, sebab mereka akan diberi apa orang kata benefit lah. So diorang akan ikut program sambil mereka belajar tuan puan. Sebab tu tuan puan, saya just tunjuk sikit-sikit je kepada you as a teaser lah. Okey, supaya you faham. Bila you ikut program online ni, sebenarnya you banyak belajar dan you eksperimen benda ni dengan diri you. Tu the process of the learning lah. Okey, learning by doing. Okey, and then masa along the way tu kita akan cerita bagaimana proses ni berlaku. Okey, kita tak cerita kosong, kita cerita bagi gambar supaya you buat ada referral. Dan
memang program-program kami ni kami menggunakan software yang berbayar. Ni semua bukan daripada YouTube tuan-tuan. Ini memang kami bayar software ni semata-mata kita nak bagikan ilmu tu kepada peserta, sebab mereka ni perlu faham tentang ni, dan ni exclusivity program kami lah. Okay, so tuan-tuan, kenapa saya cerita pasal benda ni tuan-puan Sebab tuan-puan, bila you buat macam ini tuan-puan kan, ada possibility tuan-puan you akan mengalami back pain. Macam mana back pain ni boleh berlaku? Jom kita tengok video. Ni tak ada video, ni gambar. So tuan-puan, otot kita ni dia compensate tau. Kalau depan kuat, belakang tak kuat. Okay, kalau you tak exercise lah. So contoh, you selalu duduk, definitely you punya psoas ni akan kuat, dan dia akan larikan you punya alignment daripada pinggul ni, dan dia akan menarik you macam punggung macam lentik sikit lah. Okay, so bila macam tu, dia akan jadi overactive dekat lumbar sacral, dekat sebelah belakang. Sebab tu tuan-puan, bila you sakit pinggang tuan-puan, selalunya kalau saya jumpa orang sakit pinggang, kebiasaannya psoas mereka ni yang ketat. Tuan-puan faham so tuan-puan, sebab tu tuan-puan, bila kita buat exercise, kita tak boleh buat exercise yang pertama ikut suka dan ikut kawan. Bila sampai satu tahap, kita kena buat exercise ikut keperluan kita, dan kita kena faham. Kalau you tak faham, you cari seseorang yang boleh bantu you tuan-puan. Bukan you hentam kromo je tuan-puan Sebab tu tuan-puan, saya bila dalam sesi consultation, saya akan tanya mereka kenapa mereka nak kurus tuan-puan. Sebenarnya mereka bukan nak kurus. Nombor satu, kadang-kadang mereka sakit. Nombor dua, kadang-kadang mereka ada goal benda lain tuan-puan. Diorang ada orang kata objektif mereka yang nak dicapai ni bukanlah semata-mata nak kurus tau. Okay, sebab tu bila kita tanya deep, kita rupanya sebenarnya mereka ada benda-benda lain. Saya tak nak cerita lah sebab okay, ada benda-benda lain yang mereka nak capai, bukan kurus. Kurus ni adalah benda subjektif kan. Sebab tu you gagal dalam pengurusan berat badan sebab you punya matlamat tak jelas kan. Nak kurus, memang semua orang nak kurus kan, jawapan paling klise sekali. Tapi sebenarnya bila kita digging ke dalam, sebenarnya you bukan nak kurus, you nak benda lain yang berlaku dalam kehidupan you. Okay, alright tuan-puan. So saya nak say hi dulu pada follower Puan Rozaina, apa khabar? Waalaikumsalam Diha. Jom belajar. Jom tag kawan-kawan semua sekali tuan-puan, biar ada orang belajar. Okey. Apa ni? Shikin apa khabar? Lina apa khabar? Shikin apa khabar? Sesuai ke buat tu Norizal? Yang saya cerita ni jangan buat. Saya cerita ni tentang, bukan salah, dia tak salah. Exercise you kena faham tau. Tak ada exercise betul, tak ada exercise salah. Yang salah tu bila kita buat pada kondisi kita yang tidak fit atau tidak sesuai dengan exercise tu. Kalau you ada slip disc, janganlah buat benda tu. Saya tunjukkan exercise ni adalah exercise yang berpotensi untuk membuatkan you ada sakit pinggang. Okay, cruncher saya akan sakit tengkuk. Ni cerita lain. Surah Kasim, ni cerita lain. Ni pasal sakit tengkuk ni pasal you punya thoracic punya area ni terlampau aktif. Okey, bila kita angkat, patutnya kita angkat bahu, you angkat kepala. So ni cerita lain. Okey. Alright. Hai Ramzi, apa khabar? Tuan-puan, jom kita share tuan-puan video ni supaya kita dapat memberi manfaat kepada orang lain. Okey, siapa share dia 2 kilo turun besok tuan-puan. Okey tuan-puan, jom kita tengok tentang macam mana saya dah cerita ni semua. So sekarang tuan-puan mesti ada yang tertanya-tanya kan, antara exercise yang selamat adalah, okey, ni salah satu lah. Tadi tu crunches, ini kita panggil reverse crunches tuan-puan. Nampak tak? Reverse crunches sebenarnya dia macam ni ya tuan-puan. Okey. So dia akan angkatkan pinggul naik ke atas. Dia tak perlu turun. Okey tuan-puan, ramai orang buat kalau you ada sakit pinggang. Kalau you tak ada sakit pinggang, okey je tuan-puan. Ramai orang buat, kalau you perasan, dia daripada kaki ni kan, dia dah bengkok kan, dia bengkok, dia akan turun sampai habis dan dia akan naik. Dia turun sampai habis, dia naik. So tuan-puan, sebenarnya you bukan stress dekat abs. Abs tu involve, tapi dia bukan 100%. You faham maksud saya kan? Macam ni lah katakan, kita ada beberapa otot bekerja tau. Okay, bila you buat turunkan kaki ke bawah, rectus abdominal you tidaklah initiate sangat. Okay, bila you lift up kaki ke atas,
sebenarnya yang initiate ni adalah SOS. SOS ni otot yang awal. Siapa yang baru masuk ni nanti tengok balik daripada awal So SOS ni adalah otot yang awal. Jadi bila dia initiate otot SOS tu, itu yang dia akan buat melengkungan dekat you punya dekat back. So bila melengkung, yang ini yang dia akan membuatkan risk of injury tu sangat tinggi tuan-puan. So bila you lift up naik ke atas kan, tanpa you lift up you punya pinggul, you nampak dia lift up pinggul dia ke bawah, ke atas sikit kan, bahagian lower abs dia tak akan initiate tuan-puan. Faham Okey, so kita tengok. Nampak tak pinggul dia naik? Nampak pinggul dia naik? Okey. Oh, saya rekod satu je okey lah, boleh lah tuan-puan. Dah tak ada lagi lah video ni. Oh, dia daripada awal sini. Sorry. Saya tunjuk yang daripada awal. Okey, tengok nampak tuan-puan nampak pinggul dia naik. Bila pinggul dia naik baru dia initiate. Dan dia turun, nampak tak? Dia turun 90 darjah je. Dia tak lebih daripada 90 darjah daripada lutut, daripada pinggul dan paha. Faham Kalau you turun lebih sikit, you dah initiate otot SOS tu. Sebab tu tuan-puan, kita kena belajar biomechanic of the movement. Okey, kita kena tengok kita punya muscle attachment. So kita tengok line of pull, pergerakan dia ke atas, ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan ke. Semua ni kena belajar tuan-puan. Okey. Sebab tu tuan-puan, bila kita rangka senaman tuan-puan, memang kita rangka senaman secara spesifik berdasarkan kemampuan dan kebolehan klien tu, berdasarkan juga dia punya history. Bukan saya cakap tak boleh buat sit up, tapi boleh, tapi cuma it depends dengan keadaan you. Kalau you ada back pain, adalah lebih baik sit up tu avoid dulu. Okey, tu yang kedua lah saya nak cakap pasal exercise yang boleh. Dan ketiga tu plank dan sebagainya boleh. Sebab saya tak sempat nak ambil video banyak-banyak tuan-puan Okey, so ada je nak cari, tapi dia ada beribu exercise kat dalam tu. Nak cari adalah susah sikit. So macam mana kita nak turunkan perut boncet kita tuan-puan? Okey, sebelum saya teruskan, saya nak tegurlah kawan-kawan yang ada ni. Terima kasih semua kerana join hari ni. Hai Lina, hai Syafina, hai Norizal, hai Shikin, Puan Zuai, persona non grata. Okey tuan-puan. Alright, so teman-teman tolong share. Okey, so kita akan beri manfaat ke orang lain juga teman-teman So teman-teman, kita teruskan kita pergi ke satu analogi ni teman-teman. Saya cari video ni memang bagus teman-teman. Tuan-tuan, apabila you makan tuan-tuan, semua tenaga akan menjadi glycogen tuan-tuan ni kita bagi dua bahagian icebox lah. Okey, di mana di bahagian cila yang di bahagian bawah ni adalah glycogen, benda tenaga yang you makan. Contoh you makan, semua sekali akan masuk tukar kat dalam badan kita, store as a glycogen, bermaksud tenaga segera yang akan digunakan. Dan bila you banyak tenaga ni, dia akan pergi naik ke atas ke freezer, dia akan convert jadi fat. So bila you makan lagi, dia akan masuk lagi. Okey, contoh macam ni saya tunjuk you makan lagi, you penuhkan you punya cila ni sampai dah penuh, lepas tu dia akan convert jadi fat, dia naik ke atas. So inilah fisiologi fat berlaku lah. Ni bagi analogi tuan-puan kita tak nak bagi benda yang scientific sangat, sebab kita deal dengan orang-orang biasa kan. So saya suka lebih cerita kampung lah, orang kata, orang santai gitu kan. Okey, so tuan-puan, okey, jadi bila kita kumpul fat tu banyak kan tuan-puan kan. Okey, nanti tuan-puan bila kita exercise tuan-puan, lama-lama kita akan guna glycogen. Okey, glycogen ni lah sebenarnya yang kita nak depletedkan dulu. Okey, dan dia ada sampai satu tahap tuan-puan. Bila dia dah depleted, dia dah kurang tuan-puan, baru dia akan guna fat dekat atas tu. Sebab sumber yang depan ni, sumber yang awal ni dia dah berkurangan, baru dia boleh guna fat yang kat atas tu. Nampak So sekiranya tuan-puan, sekiranya you makan kan, you makan banyak glycogen tapi you tak exercise, lama-lama ni saya cerita fat pun you accumulate, makin bertambah, last you punya peti ais tu mengembang jadi macam tu.
Jelas tu yang membuatkan you obes. Okey tuan puan, dia tak pecah lah, jangan takut. Okey, faham tak? Kalau you faham, tolong tuan puan tulis faham. Jadi semangatlah kita nak buat live kan. Sebab saya buat live tuan puan, saya akan bagi video untuk bagi you, orang kata, pemahaman yang betul dan pemahaman yang jelas lah. Dan saya uraikan dalam bahasa-bahasa yang paling mudah tuan puan. So tuan puan, jadi kalau tuan puan you nak kuruskan berat perut you kena depletedkan glycogen store. So macam mana nak depletedkan glycogen? Maknanya macam mana you nak convert tenaga ni pergi ke lemak? You kena buat senaman antaranya. Pertama, yang kedua, jaga pemakanan. Okey, senaman saya dah cerita bab-bab yang lepas tuan puan. Saya dah cerita pasal HIIT, Tabata, dah cerita pasal circuit training, saya dah cerita pasal intensity latihan. So you boleh rujuk video-video yang lepas. InsyaAllah saya akan letak link benda tu kat bawah lah tuan puan. Alright, so tuan puan, saya habis sampai sini. Tak ada apa sangat tentang isu dalam ni. Saya rasa semua dah faham. Tapi sekali tuan puan, sekiranya tuan puan kalau tuan puan perlukan perkhidmatan ataupun nasihat atau dari segi konsultansi, tuan puan boleh klik dekat link tu. Okey, kita akan berikan konsultasi secara percuma tuan puan. Okey tuan puan, so saya tunggu soalan. Saya ada lebih kurang dalam 8 minit lagi. Kalau ada, saya ni lah, jangan buka. Aduh, okey, baru nampak kan. Okey, terima kasih tuan puan, tolong share. Saya buat video ni susah-susah, saya cari benda yang nak bagi orang faham. Tapi tuan puan, kalau you join program kami, memang kami akan bagi you all faham. Memang you akan faham habis lah. Okey, alright, so amin. Terima kasih Puan Syikin. Okey tuan puan, kalau ada soalan saya tunggu. Kalau tak ada, saya tamatkan je. Jadi tuan puan, nak kuruskan perut buncit bukannya melalui sit up. Malah kalau you buat dengan cara yang kurang sesuai atau kurang betul, you berisiko untuk menghadapi back pain. Okey, dan ada beberapa research cakap pun memang sit up ni tak berapa sesuai dan tak berapa bagus untuk you punya ni, unless kalau you ni well trained athlete atau macam well trainednya person lah. Itu tak apa tuan puan. Okey, tapi kalau you bukan, you ada masalah sleep disc, you ada masalah back pain dan sebagainya, it's better kalau boleh avoid. Ada beribu jenis exercise dekat dalam dunia ni, takkan sit up je kan. So you buat benda lain. Dan the punya main thing is you kena depletedkan glycogen store you. Mungkin you boleh buat cardio yang lama, okey, mungkin dalam 30 minit, 20 minit, atau you boleh buat weight training, atau boleh buat HIIT untuk kejar kesan EPOC. So tuan puan boleh tengok balik video-video saya yang saya cerita beberapa sesi yang minggu lepas. Banyak saya cerita pasal training. So hari ni saya akan cerita ni. Dan tuan puan, mungkin insya-Allah pada hari Rabu atau Khamis saya akan cerita tentang pengukuran mengenai body fat, body composition tuan puan. InsyaAllah nanti saya ada collaborate dengan satu company besar tuan puan. Okey, itu saja. Saya rasa tak ada apa-apa soalan. Okey, jadi tuan puan, sampai sini saja perjumpaan kita. Tuan puan, tolong share tuan puan, tolong like, tolong share, bagi love banyak-banyak, okey, supaya bagi semangat kat saya. Alright, so saya harap tuan puan semua faham apa yang saya sampaikan. Kita jumpa lagi insya-Allah besok tuan puan. Besok ada live, tajuk saya belum fix lagi. Okey, kalau ada request tajuk apa-apa, tulis kat situ, nanti saya akan tengok dan saya akan cuba cari bahan untuk saya sampaikan dalam bahasa yang mudah tuan-puan. Kita jumpa lagi pada sesi esok jam 9 malam insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.